Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Saya harap semua sihatlah dalam tempoh kawalan pergerakan ni. Dan saya harap semua setiap daripada kita jaga diri baik-baik. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat. Terima kasih kerana sudi untuk mendengarkan saya secara langsung dalam program Hala 7 Pelajar Lepasan CJ Pelajaran Malaysia bersama dengan Ketua Program Diploma Psikologi. Saya Puan Linda, merupakan Ketua Program Diploma Psikologi Kolej Unity Kota Baru. Sebelum terlupa, tahniah saya ucapkan kepada adik-adik pelajar lepasan SPM 2020 yang mana telah memperolehi keputusan yang cemerlang lah dalam CJ Pelajaran Malaysia baru-baru ni. Tapi untuk adik-adik yang mana tak bernasib baik, jangan kecewa lah dan berputus asa. Walaupun kita gagal dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, tapi kegagalan tersebut tak bermakna kita akan gagal untuk selama-lamanya lah. Okey, so untuk pengetahuan semua, mana-mana pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia yang masih mencari peluang untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma, so kita pihak Kolej Unity Kota Baru sangat mengalu-alukan kedatangan adik-adik dan juga ibu bapa lah untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma di Kolej Unity Kota Baru. So ada 7 program pengajian di peringkat diploma yang kita tawarkan di sini, iaitu program diploma psikologi, program diploma pendidikan awal kanak-kanak, program diploma pengurusan, program diploma pengurusan industri halal, program diploma pengajian Islam, program diploma pengurusan muamalat dan juga program diploma pelancongan amalan halal. Okey. So pada hari ini saya ada beberapa perkongsian lah untuk adik-adik lepasan SPM dan juga para ibu bapa, dan di mana pada hari ini saya akan berkongsi mengenai dan juga saya akan memberi sedikit pencerahan lah mengenai program pengajian diploma psikologi yang ditawarkan di Kolej Unity Kota Baru. Okey. So mungkin ramai dalam kalangan kita yang masih belum mengetahui mengenai diploma psikologi, dan saya akui sebenarnya bidang psikologi ni merupakan satu bidang baru di Malaysia lah, dan ramai dalam kalangan kita ni yang masih belum mengetahui mengenai bidang tersebut lah. Jadi secara ringkasnya, bidang pengajian diploma psikologi ni merupakan satu bidang pengajian yang mana merupakan bidang yang mengkaji mengenai tingkah laku manusia. Kenapa manusia itu bertingkah laku, apa punca ataupun faktor tingkah laku tersebut, apa kesan perlakuan tadi dan juga cara untuk mengatasi dan juga untuk mencegahlah perlakuan berkenaan. Okey. Jadi untuk pengetahuan kita semua, sebenarnya bidang psikologi ni dia punya keperluan adalah sangat tinggilah. Maknanya keperluan kepada pegawai psikologi ataupun ahli psikologi di Malaysia amat tinggilah. Yang mana kalau kita tengok statistik dan juga kita tengok berita pada masa sekarang, boleh dikatakan kebanyakan daripada masyarakat kita, kajian daripada beban penyakit WHO menjelang tahun 2020, masalah kemurungan ni dikatakan akan naik ke tangga kedua teratas lepas daripada penyakit jantung lah. Okey, jadi selain daripada tu, kita boleh juga tengok mengenai keratan-keratan akhbar yang mana boleh dikatakan daripada statistik menunjukkan bahawa kes sakit jiwa dikatakan semakin merisaukanlah anggota masyarakat kita. Okey, selain itu untuk pengetahuan semua juga,
antara isu-isu yang kita ambil berat dalam bidang psikologi ni adalah seperti isu pembuangan bayi, isu lari dari rumah, isu lepak, tingkah laku agresif, buli, pembunuhan, penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan bahan dan sebagainya lah. Itu adalah beberapa isu yang kita bagi penekanan dalam bidang psikologi. Okey, so kita tengok kepada tempoh pengajian untuk pengetahuan kepada adik-adik yang berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma psikologi. Untuk pengetahuan di College Unity Kota Baru, tempoh pengajian bagi diploma psikologi ni adalah selama 3 tahun. Yang mana dalam tempoh 3 tahun tu, para pelajar dikatakan hanya akan belajar secara teori selama 5 semester sahajalah, iaitu dalam tempoh 2 tahun setengah. Manakala untuk 1 semester sahaja, pelajar dikatakan akan menjalani latihan praktikal ataupun latihan amali lah di mana-mana organisasi pilihan pelajar. Okey, so antara organisasi yang mana berkaitan dengan bidang psikologi ni adalah seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Belia dan Sukan, Pejabat Pendidikan Daerah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Okey. Okey, antara subjek-subjek yang mana akan dipelajari oleh pelajar diploma psikologi adalah seperti subjek pengantar psikologi, subjek psikologi perkembangan, subjek perkahwinan dan kekeluargaan, subjek psikologi sosial, pengantar abnormal, subjek pengantar statistik dan sebagainya lah. Okey, so apa keistimewaan program pengajian di peringkat diploma psikologi di College Unity ni? Untuk pengetahuan, di sini kita semua pelajar psikologi ni dikatakan diwajibkan untuk melibatkan diri dalam sebagai ahli lah dalam Persatuan Psikologi College Unity Kota Baru. Okey, so antara program Persatuan Psikologi College Unity Kota Baru ni kita ada buat beberapa program lah. Dan antara program yang kita jalankan adalah seperti program pemantapan pelajar, kem motivasi, dan sebagainya. Okey. Okey, antara keistimewaan program diploma psikologi di sini, kita punya program pengajian dikatakan diiktiraf oleh MQA dan juga kita mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi lah. Okey, so untuk pelajar lepasan diploma psikologi, kita tidak mempunyai sebarang masalah lah. Sekiranya pelajar lepasan diploma di sini berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat ijazah sarjana muda di mana-mana institusi pengajian tinggi awam ataupun IPTS. Okey. So antara keistimewaan adalah pelajar boleh membuat pindahan kredit lah, iaitu transfer kredit, di mana kelebihan daripada pindahan kredit tu maknanya mungkin akan memendekkan tempoh pengajian pelajar bila mereka belajar di peringkat ijazah sarjana muda lah. Okey. Dari segi peluang menyambung pengajian pelajar diploma psikologi, antara institusi pengajian tinggi yang menawarkan program ijazah sarjana muda yang berkaitan dengan bidang psikologi ni adalah seperti Universiti Utara Malaysia, yang mana pelajar boleh menyambung pengajian dalam sarjana muda kaunseling, sarjana muda pengurusan kerja sosial ataupun pendidikan bimbingan dan juga kaunseling lah. Okey, selain daripada tu di Universiti Kebangsaan Malaysia juga adalah melalui program sarjana muda psikologi, sarjana muda kerja sosial,
di Universiti Malaysia Sabah. Contohnya seperti program pengajian di peringkat sarjana muda dalam bidang psikologi kaunseling, program sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, sarjana muda psikologi kanak-kanak dan keluarga, sarjana muda psikologi pembangunan belia dan komuniti, program sarjana muda psikologi industri dan organisasi serta sarjana muda kerja sosial lah. Okey, selain itu pelajar juga boleh untuk menyambung pengajian ke Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang sarjana muda kaunseling ataupun Universiti Putra Malaysia dalam pengkhususan pendidikan bimbingan dan kaunseling ataupun kaunseling lah. Okey, jadi mungkin ramai dalam kalangan adik-adik kat luar sana mungkin macam tertanya-tanya apa sebenarnya perbezaan antara psikologi dengan kaunseling ni. Sebenarnya untuk pengetahuan juga, psikologi dengan kaunseling ni dia merupakan satu bidang yang berbeza, tapi dia mempunyai kaitan lah, yang mana dalam bidang kaunseling boleh dikatakan pengamal dalam bidang kaunseling ni mereka ni dikatakan banyak juga menggunakan teori-teori psikologi lah untuk diaplikasikan dalam menjalankan sesi kaunseling. Maksudnya perbezaan antara psikologi dengan kaunseling ni macam kaunseling ni maknanya lepasan sarjana muda kaunseling, dia punya peranannya adalah untuk menjadi kaunselor di mana-mana organisasi ataupun di sekolah. Manakala psikologi ni kita punya peranan adalah untuk mereka bentuk program untuk mencari solution ataupun jalan kepada pelbagai masalah lah. Dan dalam bidang psikologi kita banyak guna pakai ujian psikometrik lah untuk mengenal pasti masalah, untuk mengenal pasti trait personality, untuk kenal pasti sikap, karakter dan juga minat dari segi kecenderungan minat pelajar lah. Okey. So selain daripada itu, suka saya untuk berkongsi mengenai peluang kerjaya lah. Untuk pengetahuan peluang kerjaya bagi pelajar lepasan diploma psikologi, pelajar kita punya program pengajian di mana kita ni mendapat kelulusan daripada MQA dan juga KPT. So kita tak mempunyai sebarang masalah sekiranya pelajar lepasan diploma psikologi ni berminat untuk memohon pekerjaan dalam sistem penjawatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia lah. Dan antara perjawatan yang layak dipohon oleh pelajar adalah melalui skim S dan juga N lah, skim sosial dan juga pengurusan dan juga pentadbiran. Antara jawatan yang sesuai untuk dipohon oleh pelajar adalah seperti penolong pegawai anti dadah S29, penolong pegawai pembangunan masyarakat S29, penolong pegawai pembangunan masyarakat S29, penolong pegawai takbir N29. Ataupun sekiranya pelajar diploma psikologi yang berminat untuk menjadi seorang tenaga pengajar ataupun pensyarah pada masa akan datang, pelajar boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu ke peringkat ijazah sarjana muda dan seterusnya menyambung pengajian lagi lah ke peringkat sarjana dan juga ke peringkat PhD di mana-mana institusi pengajian tinggi. So lepas tu baru pelajar boleh memohon untuk menjadi tenaga pengajar di IPT. Okey, selain itu sekiranya pelajar juga berminat untuk menjadi kaunselor, tak ada masalah lah. Maknanya pelajar yang lepasan diploma psikologi di sini yang berminat untuk menjadi kaunselor pada masa akan datang boleh menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda kaunseling. Boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda kaunseling di mana-mana institusi pengajian tinggi. So lepas habis sarjana muda kaunseling, pelajar berkenaan boleh memohon untuk mendapatkan lesen sebagai kaunselor berdaftar lah. Okey.
Selain itu, ada juga dalam kalangan kita adik-adik yang mungkin berminat untuk bekerja sendiri. So, saya rasa tak ada masalah kat sini. Pelajar lepasan diploma psikologi yang berminat untuk bekerja sendiri boleh membuka syarikat sendirilah, iaitu boleh buka firm sendiri dan menawarkan perkhidmatan konsultasi ataupun perkhidmatan memberi motivasi kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan, sama ada peperiksaan UPSR, PT3 ataupun SPM. Okey, so rasanya, untuk pengetahuan, syarat untuk masuk ke College Unity dalam bidang diploma psikologi ni adalah hanya minimum 3 kredit dalam peperiksaan SPM sahajalah. Okey, syarat untuk masuk ke program diploma psikologi adalah minimum 3 subjek sahaja dalam mana-mana mata pelajaran. Dan sekiranya pelajar berminat, pelajar boleh menghubungi pihak College Unity Kota Baru lah. Dan kita mungkin akan boleh menyediakan sesi konsultasi sama ada pelajar ni melalui keputusan CJ Pelajaran Malaysia yang dimiliki oleh pelajar tu, sama ada pelajar ni bersesuaian untuk mengambil program pengajian yang mana, sama ada diploma psikologi ataupun program-program yang lain. So, saya buka kepada sesi soal jawab. Sekiranya ada sebarang soalan, adik-adik ataupun ibu bapa boleh tanya. Okey, kalau nak jadi kaunselor, kalau kita punya laluan kita, maksudnya lepas SPM kita sambung belajar ke peringkat diploma, tak ada masalah. Maksudnya kita bermula dengan diploma psikologi. Maksudnya pelajar kemudiannya melalui diploma psikologi tu, pelajar boleh menyambung pengajian ke sarjana muda lah dalam bidang kaunseling di mana-mana institusi pengajian tinggi. Lepas habis sarjana muda dalam bidang kaunseling tu baru boleh apply lesen sebagai kaunselor berdaftar. Perbezaan psikologi kaunseling dengan psikologi. Okey, ada soalan. Sebenarnya ada soalan. Soalan dia adalah apa perbezaan antara diploma psikologi kaunseling dan juga diploma psikologi. Okey, sebenarnya kalau program diploma psikologi yang kita tawarkan, sewaktu dalam tempoh pengajian, pelajar yang belajar dalam diploma psikologi ni boleh dikatakan kita hanya belajar lebih kepada subjek psikologi lah. Cuma hanya ada 3 subjek asas dalam bidang kaunseling sahaja yang pelajar tersebut akan belajar, iaitu subjek psikologi, prinsip bimbingan dan kaunseling, subjek teori kaunseling dan psikoterapi, subjek kemahiran asas dan teknik kaunseling. Cuma maksudnya kalau pelajar diploma psikologi ni, pelajar dikatakan tidak diberi penekanan lah untuk menjalankan sesi kaunseling, dan pelajar ni tidak dilatih secara langsung lah untuk menjalankan sesi kaunseling. Cuma perbezaannya kalau dengan pelajar psikologi kaunseling, pelajar psikologi kaunseling ni mereka akan belajar dengan lebih mendalam lah mengenai ilmu ataupun teori-teori kaunseling, dan mereka akan mereka perlu
perlu mempraktikkan kemahiran asas dan teknik kaunseling. Maksudnya perlu menjalankan sesi kaunseling lah dalam tempoh pengajian. Okey, soalan lain untuk lepasan diploma psikologi yang minat untuk masuk dalam bidang beruniform seperti tentera, sesuai ataupun tak. So sebenarnya tak ada masalah. Bagi pelajar lepasan diploma psikologi yang mana lepas habis diploma mereka berminat untuk masuk untuk memohon jawatan dalam jawatan beruniform seperti polis, bomber, tentera dan sebagainya. Sebab boleh dikatakan dalam setiap organisasi kita ada unit psikologi dan juga unit kaunseling lah. Unit psikologi dan juga unit kaunseling. Macam contoh. Macam contoh. Kalau dekat dalam bidang ketenteraan dia ada banyak unit kan. Dia ada unit kejuruteraan, RAJD, dia ada bahagian pengurusan dan juga pentadbiran, bahagian keagamaan, KAGAT. Okey. So, kalau macam contoh kalau pelajar dikatakan mempunyai kelulusan dalam bidang psikologi, maksudnya besar kemungkinan pelajar tersebut dikatakan akan ditempatkan di dalam unit kaunseling lah. Unit psikologi dan juga kaunseling. Okey, ada soalan lain? Okey, untuk praktikum. Pelajar lepasan diploma psikologi Kolej Unity Kota Baru akan perlu menjalani latihan praktikum dalam tempoh 14 minggu lah. Iaitu 3 bulan 2 minggu di mana-mana organisasi, sama ada organisasi swasta ataupun organisasi kerajaan, yang mana organisasi tersebut adalah dipilih oleh pelajar sendirilah. Sama ada nak pelajar nak pilih organisasi ataupun tempat praktikal berdekatan dengan tempat tinggal mereka ataupun sebaliknya. Itu bergantung kepada pelajar. Cuma berkenaan dengan dengan urusan permohonan tu akan diuruskan oleh pihak kolej. Okey, ada soalan lain? Okey, boleh tanya. Kalau sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tanya. Okey. Sekiranya pelajar berminat untuk menyambung pengajian ke mana-mana program di Kolej Unity Kota Baru, pelajar boleh menghubungi unit pemasaran kita lah, ataupun melayari website Kolej Unity Kota Baru, dan mungkin kita akan minta keputusan peperiksaan pelajar lah. Okey, ada soalan lain. Kiranya yang ambil diploma psikologi dan kaunseling dapat masuk bidang beruniform juga ke? Okey, untuk pengetahuan, terima kasih atas soalan yang diberikan. Untuk pengetahuan, boleh dikatakan kebanyakan daripada alumni kita ada dalam kalangan alumni kita, pelajar lepasan diploma psikologi di sini yang telah berjaya mendapat tempat, mendapat pekerjaan sebagai pegawai bomber, sebagai polis dalam bidang polis Diraja Malaysia, dalam bidang tentera. Tetapi ada jugalah dalam kalangan pelajar kita yang memasuki Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia lah, dan menjawat jawatan dalam bidang pengurusan dan juga pentadbiran. Okey, berapa jam sesi kaunseling perlu dihabiskan untuk layak dapat diploma psikologi di Kolej Unity Kota Baru? Sebenarnya untuk pengetahuan, pelajar yang belajar dalam program diploma psikologi di Kolej Unity Kota Baru, kita tak bagi syarat ke atas pelajar tersebut untuk menjalankan sesi kaunseling.
memandangkan pelajar kita adalah pelajar diploma psikologi dan kita bukan pelajar diploma kaunseling. Jadi mungkin pelajar dikatakan perlu untuk pelajar akan belajar lebih detail sekiranya mereka belajar dalam sarjana muda kaunseling lah di mana-mana institusi pengajian tinggi. Okey, ada soalan lain? Kan masuk. Okey. So saya ulang balik. Okey, antara kelayakan masuk ke program diploma di College Unity Kota Baru adalah minimum 3 kredit dalam mana-mana subjek lah untuk result SPM. Okey. Jadi kita College Unity Kota Baru kita menawarkan 7 program diploma iaitu diploma psikologi, diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma pengurusan industri halal, diploma pengurusan muamalat, diploma pengajian Islam dan juga diploma pelancongan amalan halal. Okey. So dari segi penajaan, pelajar yang belajar di peringkat diploma di College Unity Kota Baru tidak mempunyai masalah lah sekiranya tidak mempunyai sumber keuangan. Maksudnya pelajar yang belajar di College Unity Kota Baru akan mendapat penajaan. Sama ada pinjaman pinjaman PTPTN, pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional ataupun PTPTN lah. Ataupun ada juga cara lain, ada setengah daripada ibu bapa yang membuat potongan ataupun pengeluaran KWSP lah untuk membayar yuran pengajian anak-anak. Ada lagi. Okey, so ada soalan lain? Okey, ada soalan lain sebelum kita akhiri kita punya sesi kita. So ada lebih kurang 2 minit lagi. Okey, so sebelum saya akhiri kita punya sesi pada hari ini, dari sudut pandangan peribadi saya sebagai seorang lepasan psikologi, saya merupakan saya merupakan salah seorang daripada pelajar lepasan psikologi. Dari sudut pandangan peribadi saya, sebenarnya psikologi ni dia merupakan satu bidang kajian yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Maksudnya apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita tu, maksudnya kita akan belajar dalam bidang psikologi ni. So boleh dikatakan sekiranya kita belajar dalam bidang psikologi ni, bidang apa yang kita belajar secara teori dalam kelas dan kita apply balik. Maksudnya boleh di kehidupan seharian kita, yang mana boleh mungkin akan boleh membantu kita dari segi macam mana cara nak menguruskan stres. Sebab stres boleh dikatakan setiap daripada kita ni tak akan terlepaslah selagi kita hidup. Selagi tu kita akan berdepan dengan stres. Cuma dia bergantung kepada sejauh mana kita ni mengawal, menguruskan stres management tersebut. Maksudnya uruskan stres tersebut agar stres tersebut dia tak akan menjejaskan kehidupan seharian kita lah. Okey, selain daripada tu, bila kita belajar dalam bidang psikologi, kita mungkin akan dia punya kepentingan dia selain daripada mungkin boleh dijadikan sebagai tiket untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ataupun mungkin boleh dijadikan sebagai tiket untuk kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada masa akan datang. Tetapi bidang psikologi ni sebenarnya boleh membantu kita untuk memahami manusia yang ada di sekeliling kita lah, dari segi karakter, dari segi perangai orang yang ada di sekeliling. Sebab
sebab manusia ni sebenarnya adalah unik. Maksudnya setiap daripada manusia kan dia mempunyai kepelbagaian karakter, mempunyai kepelbagaian sikap, mempunyai kepelbagaian minat. Jadi perbezaan tersebutlah dikatakan menjadikan manusia itu unik lah. Jadi melalui pengajian yang kita belajar dalam bidang psikologi, kita akan boleh mudah untuk memahami manusia dan mungkin akan mewujudkan. Psikologi ni dia satu bidang yang mana satu bidang menolong, pertolongan. Maknanya kita boleh bantu diri kita dan dalam masa yang sama kita mungkin akan boleh bantu orang di luar sana lah, masyarakat di luar sana dari segi kesihatan mental untuk mewujudkan kesejahteraan dari segi mental tu. Maksudnya sejahtera dari segi psikologi dan juga fizikal. Kalau kita sakit dari segi fizikal, mungkin dalam kalangan kita akan jumpa dengan doktor lah untuk minta dirawat, untuk minta ubat dan sebagainya. Tapi kalau dari segi sakit dari segi psikologi ataupun mental, maksudnya kemurungan, kecewa sebab keputusan SPM tidak memberansangkan ataupun sangat mengecewakan. Sebenarnya kalau kita ada ilmu, maksudnya kita akan dapat membantulah kita untuk meneruskan kehidupan kita tu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang, maksudnya setiap masalah tu sebenarnya ada jalan penyelesaian lah. Tu sebenarnya prinsip yang kita pegang dalam psikologi. So ada soalan lain ke? Sebelum saya akhiri kita punya sesi kita. Ada 2 soalan. Saya tak nampak sebenarnya. Okey. Dari segi pembelajaran, berapa peratus belajar secara teorinya, berapa pula peratus secara praktikal? Macam mana nak jawab soalan? Soalan dia. Okey. Kita ada soalan. Dari segi pembelajaran, berapa peratus belajar secara teori dan berapa peratus belajar secara praktikal? Macam yang saya cakap tadi, program diploma psikologi yang kita tawarkan di Kolej Unity Kota Baru ni, kita punya tempoh pengajiannya adalah selama 3 tahun, iaitu dalam tempoh 6 semester. Maksudnya pelajar hanya belajar secara teori dalam kelas selama 5 semester sahajalah. Dan proses pengajaran dan juga pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas ni adalah diberi oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dan juga berkelayakan dalam bidang masing-masing. Cuma untuk satu semester tersebut, iaitu semester akhir, iaitu semester ke-6, maksudnya semester ke-6 baru pelajar akan dihantar untuk menjalani latihan praktikal di mana-mana organisasi yang dipilih oleh pelajar itu sendiri. Okey, jadi dari segi proses pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas, seperti biasalah, sama silibus. Kita punya silibus kita maksudnya adalah lebih kurang. Maknanya kaedah pengajaran dan juga pembelajaran yang kita guna pakai di sini adalah lebih kurang sama seperti mana yang diaplikasikan di institusi pengajian tinggi awam lah. Yang mana kita akan memberi tugasan iaitu assignment kepada pelajar dan kita suruh pelajar buat. Dan kita mungkin akan bagi latihan ataupun dari segi presentation kepada pelajar sewaktu di dalam kelas, bertujuan untuk memberi latihan kepada pelajar dari segi nak melatih skill, kemahiran untuk berucap ataupun bercakap di hadapan khalayak ramai lah. Okey, selain daripada tu mungkin dari masa ke semasa kita akan minta pelajar untuk menjalankan tugasan luar. Contohnya pergi menemu bual kaunselor di sekolah ataupun kita suruh pelajar untuk menjalankan program tapi bukan program besar lah. Untuk program di luar bertujuan untuk memberi latihan kepada pelajar dari segi communication skill, kemahiran berkomunikasi dengan orang awam ataupun masyarakat luar. Okey, so ada soalan lain? Bolehkah ambil psikologi dan nanti kerja nak jadi sebagai doktor sekretari? Okey, sebenarnya macam ni. Okey, psikologi, program diploma psikologi dengan doktor sekretari sebenarnya tak boleh.
Cuma kalau pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian di peringkat diploma psikologi di College Unity Kota Baru, tapi sekiranya mereka nak jadi doktor sekretari memang tak boleh. Sebabnya untuk pengetahuan, doktor sekretari itu adalah merupakan individu yang mana perlu belajar dalam bidang perubatan. Belajar dalam bidang perubatan, lepas habis sarjana muda dalam bidang perubatan tu, baru mereka akan belajar. Maksudnya akan sambung pengajian dalam bidang psikologi ataupun kaunseling lah. Okey, cuma kalau haluan ataupun hala tuju pelajar, lepas mereka menyambung pengajian ke peringkat diploma psikologi, mereka boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda psikologi klinikal lah. Contohnya dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak lah. Okey, so perbezaan antara doktor sekretari dengan ahli psikologi klinikal ni, maksudnya doktor sekretari ni mereka boleh maksudnya contohnya sekiranya mereka menerima kes dari segi pasien yang mempunyai masalah kecelaruan mental, maksudnya doktor tu mungkin akan menggunakan kaedah rawatan dari segi penggunaan ubat-ubatan ke atas pasien ataupun pesakit mereka. Jadi perbezaannya antara ahli psikologi klinikal ni, kita ahli psikologi ni kita tak boleh, kita tak layak ataupun tak mempunyai kelulusan untuk menggunakan kaedah rawatan dari segi penggunaan ubat-ubatan ke atas pasien. Dia perbezaan. Kalau doktor sekretari boleh bagi ubat ke atas pasien, pesakit mereka, tapi kalau ahli psikologi tak boleh. Kita hanya boleh menggunakan kaedah ataupun teknik-teknik yang terdapat dalam bidang psikologi untuk merawat pasien sahaja. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, so sebelum kita akhiri, so terima kasih atas kesudian adik-adik, ibu bapa dan juga semua yang sudi untuk mendengarkan saya secara langsung, dan semoga perkongsian sebentar tadi memberi manfaatlah kepada semua. Dan sekiranya sekali lagi saya ingin tekankan, sekiranya ada sebarang persoalan ataupun sekiranya ada adik-adik ataupun ibu bapa di luar sana yang berminat untuk menghantar anak-anak ataupun berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma di College Unity Kota Baru, kami sangat mengalu-alukan kedatangan adik-adik untuk menyambung pengajian di sinilah. Dan semoga segala usaha kita dikatakan akan memperolehi hasil lah dan juga kejayaan pada masa akan datang. Okay, so itu sahaja.